Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas sekalian para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah salli ala, berkatilah, rahmatilah ke atas Nabiina Muhammadin, Nabi kami ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, dan ke atas sahabat, ke atas para sahabat, wasallim, dan salam sejahtera, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ada yang tanya Ustazah doa untuk tersiluh kaki. InsyaAllah kita doakan supaya tersiluh kaki tu sihat walafiat. Nanti kita kongsikan doanya. Simple sahaja doanya. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. InsyaAllah nanti kita tulis. Kalau tak tulis pun kita sebutkanlah. Sekejap ya. Doa tu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Cuma saya nak cari, saya tak ingat dia adalah surah daripada ayat berapa. Itu firman Allah ya. Okey, daripada surah Asy-Syu'ara ayat 80.
daripada surah Asy-Syu'ara ayat 80. Nanti cari surah Asy-Syu'ara, buka Al-Quran, cari surah Asy-Syu'ara ayat 80. Okey, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Boleh tulis ya, muslimin muslimat. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, dan dialah yang maha menyembuhkan. Subhanallah. Pegang kawasan yang kita sakit. Contoh, kalau kita sakit kepala, kita pegang kepala kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah fahuwa, maka huwa, dialah Allah, yashfin, yang maha menyembuhkan. Subhanallah. Ketika kita mengulang-ulang doa tersebut, bacaan tersebut, muslimin muslimat, pada anggota bahagian yang sakit, kita bacakan dengan yakin, kita bacakan dengan tenang, kita bacakan dengan merasai bahawasanya, dan meyakini, bukan merasai sahaja, meyakini bahawasanya Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha menghilangkan, Allah yang maha mengatur segala-galanya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut, sama ada Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, ataupun Allah akan memberikan kita jalan-jalan kepada kesembuhan. Sama ada kita bertemu dengan doktor yang tepat, perawat yang tepat, ataupun ubat yang tepat. Muslimin muslimat, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Sakit kepala, sakit lutut, sakit apapun, yang menghilangkan sakit itu adalah Allah. Kerana ada orang yang sakit sekian-sekian, dah makan ubat yang tepat, tapi sakitnya tidak hilang. Ada orang sakit sekian-sekian, tetapi tidak makan ubat. Dia berdoa dengan Allah dengan yakin, tetapi penyakit boleh hilang. Subhanallah. Dan hakikatnya, jika kita merawat, kita operate ke, dan kita buat operation, ataupun kita makan ubat, lalu penyakit itu hilang. Hakikat dari sudut akidah dan keyakinan, semua itu datang daripada Allah, dan Allah jualah yang menyembuhkan. Jadi, muslimin muslimat, kalau kita baca sirah dan sejarah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim diutuskan kepada kaumnya Samud, kan, kaum Nabi Ibrahim AS, yang melakukan kesyirikan secara terbuka dan tersebar. Bayangkan Nabi SAW juga, Nabi Ibrahim AS juga lahir daripada seorang ayah ataupun daripada keluarga yang melakukan kesyirikan. Bahkan ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah pengukir kepada berhala. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan di sekeliling Nabi Ibrahim semuanya, hampir kesemuanya, subhanallah, menyembah selain daripada Allah, itu menyembah berhala. Jadi mereka meminta kalau sakit kepada berhala-berhala, kalau sakit meminta kepada raja yang mengaku sebagai Tuhan, kan, meminta kepada selain daripada Allah. Jadi Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS mengajarkan dan menyebutkan kalimah wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan. Macam tu. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Jadi kalau kita sakit apa-apa, kan, rasa macam lenguh bahu, sakit ni, salah tidur, pegang, lepas tu kita ulanglah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Boleh je ambil air, baca wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit ya Allah, dan apabila saya sakit ya Allah, fahuwa yashfin, dan dialah yang maha menyembuhkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah maha berkuasa, tuan-puan sekalian. Tidak ada halangan walaupun sedikit, kan, kuasa Allah mengatasi segala-galanya, mengatasi segala sakit yang berat, sakit yang doktor kata mustahil untuk sembuh.
Subhanallah, apabila Allah melihat kita ini yakin dengan dia, apabila Allah melihat kita tidak ragu-ragu dengan kuasa Allah, kita menyerahkan sakit kita, kita menyerah dan mengadukan masalah kita kepada Allah. Kadang-kadang Ustazah boleh tak guna untuk sakit hati, boleh tak guna untuk rasa sedih, boleh tak guna untuk rasa sempit dada, kecewa dan sebagainya. Boleh, insya-Allah. Kita pegang dada kita. Hanya Allah Maha memahami bahawa hati kita sedang sakit, hati kita sedang berduka, hati kita sedang sedih. Kan kita pegang dada kita. Wa idza maridtu, dan apabila daku sakit, apabila saya sakit, ya Allah, wa fahuwa yashfin, maka dialah yang Maha menyembuhkan. Allah lah yang Maha menyembuhkan kesakitan jiwa kita, kesakitan hati kita, kekecewaan kita. Kadang-kadang kita mengadukan pada Allah, ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku buat salah, aku buat dosa, ya Allah, aku sakit, ya Allah, hatiku kecewa, ya Allah, dengan diriku sendiri. Ya Allah, saya tahu, ya Allah, hatiku, saya sendiri banyak dosa, banyak salah pada orang, ya Allah. Saya tidak berhak untuk rasa sedih dengan apa yang orang buat, kerana saya sendiri banyak buat orang. Saya sebenarnya tidak layak untuk rasa kecewa, sebab ya Allah, saya sendiri banyak buat orang kecewa. Ya Allah, saya tidak layak untuk rasa begini, kerana saya sendiri selalu sakitkan hati orang, ya Allah. Namun ya Allah, saya tidak kuat, ya Allah. Sembuhkanlah sakit hatiku ini, ya Allah. Sembuhkanlah rasa kecewaku ini, ya Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita cuba kan, sakit hati, sakit zahir, sakit dalam, kan, zahir dan batin, kita berdoa dengan doa ini. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Wa idza maridtu, dan apabila daku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang Maha menyembuhkan. Itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah. Ya, doa-doa ini yang saya sebut selalu, alhamdulillah. Doa itu sebenarnya lebih menguatkan dari sudut akidah kita, muslimin muslimat. Akidah kita, kadang-kadang kita ini lalai, kita merasakan bahawasanya yang menyembuhkan kita ubat itu ikhtiar saja. Yang menyembuhkan kita perawat juga ada perantaraan Allah. Hakikat yang menyembuhkan fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dirahmati, jom kita mulakan majlis kita dengan bacaan seperti biasa, Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, dan kita bacakan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan bagi kami ya Allah, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu, pertolonganmu, belas kasihanmu, perhatianmu, kasih sayangmu, perlindunganmu, pertolonganmu ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebelah yang terakhir. A'udzubillahi. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Seterusnya Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami' Al-Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mungkin Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid Al-Ba'isul Syahid
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muslimin muslimat, kita selesai membaca Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita membacakan Asma'ul Husna. Masya Allah. Ramai yang tegur kata, nampak Ustazah, before masuk kelas uni, tengok live dulu. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik. Subhanallah, nampak penat ya, nampak saya penat ya, sedikit penat. Allahu Akbar, dengan program yang agak penuh 2 hari ni sampai ke malam, pagi sampai malam. Malam tadi sampai ke rumah dalam jam 11 malam, macam tu lah. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, tanggungjawab kita tidak menuntut kita untuk membuat sesuatu yang memerlukan mujahadah. Kita perlu bersungguh-sungguh, kemudian kita perlu istiqamah, berterusan. Barulah subhanallah muslimin muslimat, kita kuat. Barulah kita akan adanya kemanisan dalam mujahadah. Kalaulah kita buat sesuatu kerana perasaan, buat sesuatu kerana mood, buat sesuatu kerana situasi ataupun keadaan, kita akan sentiasa berbolak-balik lah, muslimin muslimat. Kita akan sentiasa, kita tidak melalui proses mujahadah tu. Mujahadah tu bersungguh-sungguh, berkorban, macam tu kan. Jadi kemanisan tu kita akan merasai setelah kita melakukan sesuatu dengan bersusah payah, dengan berpenat, dengan berlelah, dengan jiwa dan hati yang berat. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah kepada sahabat DMB, kita boleh tekan butang share supaya perkongsian kita pada pagi ini lebih meluas, lebih ramai yang boleh hadir, kerana engagement FB sekarang semakin susah. Live FB terutamanya buat kuliah-kuliah macam ni semakin susah ya, untuk naik dia punya algoritma tu dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara kebaikan, dalam ketakwaan. InsyaAllah, dengan kalau sekarang ni ada lebih kurang 2.2k campur dengan TikTok dalam 1k, lebih kurang 3.2k. Kalau kita sama-sama tolong menolong, mudah-mudahan lebih ramai yang hadir, anda dapat pahala berganda. Pahala anda hadir majlis ilmu dan pahala orang lain juga hadir asbab daripada perkhabaran ataupun perkongsian anda. Jika segan dan malu untuk berkongsi, anda teruskan menuliskan komen-komen yang baik, nota pengajian kita hari ini, atau apa saja saling mendoakan. Sebab ada je yang minta doa untuk mak sakit, doa untuk sakit dia terselia. Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita sambil-sambil kita mendengarkan perkongsian kita. Sebab dengan cara tersebut, anda bagi emoji kan, anda tulis, itu juga akan membantu untuk menaikkan, insya-Allah. Muslimin muslimat, alhamdulillah akhirnya hari ini adalah siri Qul Huwallahu yang ke-148 tak silap saya.
bab yang ke-10. Dan kalau siapa yang ada kitab yang sama, hari ini kita akan bacakan pada muka surat 109 dan ia merupakan hadis yang terakhir dalam bab yang 10. Bab apa? Bersegera melakukan kebaikan. Kita membacakan kitab Riyadhus Salihin, iaitu kitab yang bertajuk Taman Orang Saleh. Cari saja kitab ni, memang ada merata-rata kedai-kedai buku, kedai-kedai kitab, hampir semua ada. Anda cari saja secara online, memang banyak kitab Riyadhus Salihin. Tapi saya guna yang warna hijau ni, kan, keluaran subhanallah Ummul Qura. Jadi sahabat-sahabat, kalau siapa yang tak jumpa kitab Riyadhus Salihin yang sama seperti ini, terbitan ini, anda boleh cari mana-mana kitab Riyadhus Salihin, terbitan apapun, walaupun berbeza kulit ke ataupun susunan sikit berbeza, tetapi insya-Allah kedudukan hadis dan kitab Riyadhus Salihin tidak berubah. Jadi kalau kita sebut bab yang ke-10, walaupun muka surat tu tak sama, tapi anda akan jumpa kita akan baca firman Allah yang sama dan hadis Nabi yang sama. Riyadhus Salihin bermaksud Taman Orang Saleh. Ia merupakan kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, kitab muktabar yang dirujuk oleh seluruh umat Islam di dunia, yang merangkumi ilmu akidah, ilmu tasawuf iaitu ilmu akhlak, dan juga ilmu ibadah, ilmu fiqh. Subhanallah. Jadi sebab itu insya-Allah kita akan berusaha mujahadah bersungguh-sungguh. Saya sendiri, sahabat-sahabat juga. Saya harap kita semua dapat istiqamah sehingga kitab ini habis. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan membacakan hadis yang ke-94 dalam kitab Riyadhus Salihin, dan ia merupakan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dalam tajuk kita, iaitu bab yang ke-10, iaitu tajuk berkenaan dengan bersungguh-sungguh ataupun bersegera melakukan kebaikan. Kena bersegera melakukan kebaikan kerana kematian itu pasti. Kematian itu boleh berlaku bila-bila masa, muslimin muslimat. Jadi bila kita berniat untuk melakukan kebaikan, yang pertama akan menghalang kita adalah hawa nafsu yang berada dalam dada kita sendiri. Yang kedua, bila kita berniat ataupun berhajat untuk melakukan kebaikan, yang menghalang kita adalah syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Yang ketiga, yang akan menghalang kita untuk melakukan kebaikan adalah manusia di sekeliling kita. Sebab itu, di antara tip untuk kita ini berkekalan melakukan amal soleh adalah bersegera. Jangan ditangguhkan. Kalau kita nak memberi maaf kepada orang, jangan bertangguh. Beri maaf sepenuh hati. Jika kita nak mohon maaf daripada seseorang, sebab kita semua tak lari daripada salah, maka jangan bertangguh. Mohon maaf segera. Sebab kita tak tahu kematian bila-bila masa. Sesungguhnya ramai yang menyesali dengan kematian yang mengejut ataupun yang tidak mengejut kerana mereka menangguhkan perkara-perkara kebaikan. Dan di antara perkara kebaikan yang ramai yang tangguh adalah untuk memohon maaf dan untuk memberi kemaafan. Kerana di situ adanya penyelesaian di antara manusia yang tidak selesai hanya dengan Allah. Kalau dosa kita dengan Allah, kita boleh taubat dan Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kita dengan manusia, Allahu Akbar, dengan manusia juga kita kena selesaikan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itulah Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha belas kasihan. Mudah-mudahan dengan sedikit amal perbuatan baik kita, kan, sama ada kepada binatang, kepada pokok, kepada manusia, Allah lalu belas kasihan pada kita. Allah beri rahmatnya. Allah angkat daripada kita azab kubur contohnya. Allah ringankan azab-azab. Mudah-mudahan kita terlepas daripada himpitan kubur. Tetapi bila kita ada dosa dengan manusia, kita ada kelalaian daripada menjalankan tanggungjawab kita sebagai manusia. Sebagai isteri, saya sendiri, kita sendiri wanita, kita lalai daripada tanggungjawab kita. Kita ni kadang-kadang muslimat, emosi terlebihkan, emosi kita lemah. Kerana emosi yang lemah, kita hilang kawalan diri. Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati suami. Kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Kan, kita menyebut-nyebut pengorbanan kita. Subhanallah, kadang-kadang tu kerana emosi, kita jadi ibu yang pemarah. Kan, kita jadi ibu yang mengungkit-ungkit kebaikan terhadap anak. Kita jadi ibu yang melepaskan geram dan stres kita pada anak-anak contohnya. Kerana emosi, muslimin muslimat, kadang-kadang kita bukan menjadi anak yang baik buat ibu ayah. Kita kecil hati dengan ibu ayah kita. Lalu kita merajuk, kan, lalu kita menyebut perkataan yang tidak sepatutnya di depan ataupun di belakang. Wahai para lelaki sekalian,
anda lelaki. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih kuat, pemimpin, pelindung kepada wanita. Bukan kalian yang menyakiti ataupun menzalimi wanita. Kita kena saling tolong menolong, muslimin muslimat. Tolong menolong. Tolong menolong dalam membuat kebaikan. Tolong menolong dalam mencegah kemungkaran. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya suka berpesan kepada wanita untuk kuatkan diri, untuk tenangkan diri, untuk cari amalan-amalan yang boleh menguatkan hati kita saat kita lemah. Amalan-amalan yang boleh menguatkan kita saat kita jatuh, saat kita terluka dan kecewa dan sebagainya. Dan kepada para lelaki sekalian, para suami, bantulah isteri anda yang sedang lemah emosinya. Bantulah isteri anda. Subhanallah, kadang-kadang isteri anda bertukar, kan? Bertukar rupa, bertukar akhlak, bertukar perilaku. Subhanallah, kerana dia terlalu letih, kerana dia terlalu emosi, kerana dia terlalu sedih. Subhanallah, dia terlalu letih. Kadang letih itu letih zahir, letih tubuh badannya. Kadang letih itu adalah letih emosi, kadang letih fikiran. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu sebenarnya dalam satu sudut pasangan, sama ada isteri atau suami, perlu saling membantu supaya pasangannya menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Memang betul bila kita sebut seseorang itu mengungkit-ungkit, kita kata buat kerja tak ikhlas, mengungkit. Buat kebaikan tidak ikhlas, mengungkit. Kan? Subhanallah, kadang-kadang mengungkit itu datang daripada bentuk apabila merasai diri tidak dihargai. Apabila rasa diri tidak dihargai, maka datanglah bentuk-bentuk mengungkit dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu sebelum kita kata orang lain tidak ikhlas, kan, kita kata anak tak ikhlas, siapa tak ikhlas, cuba lihat, adakah kita telah membantu orang itu untuk ikhlas? Kan, anak kita, kadang tu kita kata orang buat kerja ukit, sebut apa semua, kan, tak ikhlas. Kadang-kadang dia bergaduh sesama dia, kan. Dia bergaduh sesama dia. Ni dah buat, awak pula buat gini. Kita pun kata, buatlah ikhlas kerana Allah. Buatlah ikhlas kerana Allah. Janganlah saling ni sebenarnya kena berebut, kan, nak buat kerja ni. Sebab pahala tu besar. Allah yang bagi pahala. Kita penat-penat buat kerja, bila penat itu akan hilang, tapi pahala itu kekal. Kita penat-penat buat kebaikan, kan, kepenatan akan hilang tapi pahala akan kekal. Tapi kalau kita penat-penat buat maksiat, seronok-seronok buat maksiat, maksiat juga akan berhenti, akan hilang, tetapi dosa juga akan kekal. Jadi subhanallah muslimin muslimat, kalau kita ingat macam tu, tak apalah kita penat akan hilang, tapi pahala kekal. Saya tahu ramai wanita di luar sana sangat penat menguruskan rumah tangga, sangat penat mengulangi perkara yang sama, sangat penat untuk memastikan anak-anak kekal memiliki akhlak yang baik, sangat penat memastikan rumah bersih, sangat penat menguruskan pelbagai perkara. Kepenatan kita akan hilang, tetapi pahala kita akan kekal. Kepenatan kita itu akan diganti, muslimin muslimat, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Jadi kita ni muslimat, apa kebaikan suami kita perlu hargai, kita sebut, kita hargai, kita ucap terima kasih. Itu akan membantu suami kita ikhlas. Anak-anak pun, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati banyak pujian Allah. Allah banyak memuji hamba-hambanya yang baik. Allah banyak memuji hambanya melakukan amal soleh. Kan kalau kita baca Quran, kita tengok pujian Allah, kita akan rasa seronok, kita rasa kita dipuji oleh Allah. Maka kita pun mula rasa, tak apalah manusia tidak menghargai, manusia tidak nampak, kan, manusia tidak melihat, manusia tidak memandang. Tak apa, muslimin muslimat, tak apa. Allah memuji, Allah memandang kita, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Kan, penat dipakai, penat itu, penat ini. Penat akan hilang, tetapi kebaikan dan pahala akan kekal. Okey, sahabat-sahabat, jadi kita akan baca, ya. Kita nak baca hadis yang ke berapa, sahabat-sahabat? Hadis yang terakhir dalam kitab dalam tajuk yang ke-10. Dia merupakan hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-94 dalam kitab Ad-Dusari. Okey, sahabat-sahabat, saya baca dan sahabat-sahabat ikut, boleh, ya? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar,
Yauma Khaybar la'u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarah illa yawma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allahu alayka. Fasara Aliyun syai'an summa waqafa wa lam yaltafit fasarakh, ya Rasulullah, ala madha uqatilun nas? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar. Pada hari perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bendera ini akan aku berikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan membebaskan melalui kedua tangannya. Subhanallah, kita tahu kan akan ada dalam setiap perang mereka yang akan memegang panji perang, iaitu pedang. Iaitu bendera. Yang mana apabila kemenangan berpihak kepada umat Islam, maka pedang itu akan dikibarkan. Ataupun pedang itu akan dikibarkan sepanjang perang untuk memberikan semangat. Maksudnya yang pegang panji ni, subhanallah, dia perlu berjuang habis-habisan untuk memastikan bahawasanya bendera ini tidak jatuh ke tanah. Subhanallah. Sebab itu orang yang terpilih dan orang yang dipilih untuk memegang kan panji itu bendera perang ini adalah orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar nekat, orang benar-benar berani untuk memegang panji perang ini. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, sungguh bendera ini akan aku berikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan membebaskan melalui kedua tangannya. Maksud Allah akan berikan kemenangan. Umar lalu berkata, saya tidak menginginkan kepimpinan melainkan pada hari itu. Kemudian saya bersikap untuk menonjolkan diri pada Nabi SAW dengan harapan agar saya dipanggil untuk memegang bendera itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ni siapa? Merupakan sepupu Nabi. Ali bin Abi Talib adalah sepupu Nabi. Ali bin Abi Talib juga adalah menantu Nabi, iaitu suami kepada Sayyidatina Fatimah, anak dia kesayangan Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, akhirnya sebenarnya Sayyidina Umar, kita tahu seorang yang sangat berani tangkas musuh pun. Kalau tengok Sayyidina Umar yang pegang bendera, musuh pun gerun, musuh pun tak berani nak dekat. Dan Sayyidina Umar memang mengharapkan Rasulullah memberikan bendera itu kepadanya. Tetapi Sayyidina Umar menyebutkan, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, lalu beliau memberikan bendera tersebut padanya dan beliau bersabda, berjalanlah, jangan menoleh-noleh lagi sehingga Allah memberikan kemenangan melaluimu. Dan Allah berikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan lalu Nabi bersabda, berjalanlah dan jangan kamu menoleh lagi sehinggalah Allah memberi kemenangan melalui dirimu. Lalu Ali berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti tanpa menoleh. Kemudian ia berteriak, wahai Rasulullah, sampai batas apa saya akan memerangi para manusia? Rasulullah menjawab, perangilah mereka sehingga mereka bersaksi bahawa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka berarti mereka telah menjaga darah mereka darimu dan harta mereka, melainkan dengan haknya, sedang hisab mereka itu
tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Setelah Nabi memilih dan menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Ali, Nabi berkata, wahai Ali, berjalanlah kamu dan jangan kamu menoleh lagi sehingga Allah berikan kemenangan kepada melaluimu. Subhanallah. Lalu Sayyidina Ali berjalan tanpa menoleh. Sayyidina Umar nampak keadaan Sayyidina Ali ni. Sayyidina Umar cerita ni. Lalu Sayyidina Ali berjalan tanpa menoleh. Kemudian ia berteriak. Maksudnya dia berteriak. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampai batas apa saya akan memerangi para manusia? Turun ke perang. Sahabat-sahabat muslimat, kita kena faham. Perang yang berlaku di zaman Rasulullah kan semuanya adalah kerana mempertahankan diri. Perang dicetuskan oleh para musuh, kan dimulakan oleh para musuh. Mereka datang dan berhimpun dan bergabung dengan gabungan yang besar, kan para musuh agama Allah, para musyrikin, bukan hanya daripada kota Madinah, bukan hanya daripada kota Mekah, daripada kota-kota yang jauh. Mereka bergabung dengan tujuan boleh melemahkan, boleh membunuh Nabi SAW, boleh membunuh para sahabat, boleh mematikan dakwah Islam. Jadi ketika perang Khaybar ini Nabi perintahkan, kan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pun tanya, sampai batas apa aku memerangi mereka ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, sehingga kan mereka menyebutkan bersaksi bahawa tiada sembahan melainkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan ataupun pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, maksudnya sekiranya bila turun, kan, bila perang, bila time nak membunuh musuh Allah, kalau mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya tak boleh bunuh. Sama ada mereka itu mengucapkan kalimat itu kerana takut dibunuh oleh Sayyidina Ali ataupun takut dibunuh oleh tentera-tentera Islam yang lain, kan. Maksudnya Nabi kata, kalaulah mereka mengucap, kan, tiba-tiba bila tahap pedang tu dah nak di leher ataupun dah nak ditusuk, dia pun ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya Nabi kata sehingga batas itu kamu tidak boleh membunuh, dan sedang hisab mereka itu tergantung pada Allah. Allah yang maha menghisap perbuatan dan perkataan mereka itu. Sebab ramai sebenarnya munafik di zaman Rasulullah. Mereka ucap la ilaha illallah sebab mereka takut dibunuh. Tetapi sebenarnya hati mereka tidak beriman kepada Allah. Hati mereka mempunyai perancangan yang begitu jahat. Kan, itulah para munafik yang berlaku di zaman Rasulullah. Muslimin muslimat, kita tahu antara munafik yang begitu banyak menyalahkan diri mereka, iaitu ketika peristiwa hadisul ifki, kan, peristiwa fitnah terhadap ibunda kita, isteri yang Nabi sangat cintai, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah di fitnah melakukan hubungan keji, kan, di fitnah melakukan maksiat, kan, melakukan hubungan terlarang, zina dengan seorang sahabat Nabi Ahlil Badar, seorang sahabat Nabi yang beriman yang soleh yang bernama Safwan. Itu bukan tuduhan yang biasa, tuduhan yang sangat berat, dan disusuli ibunda kita itu Nabi SAW tak bertemu selama beberapa dikatakan lebih kurang sebulan ke 2 bulan macam tu. InsyaAllah besok kita akan ceritakan tentang peristiwa fitnah yang berat yang dia telah diapi-apikan, yang telah dicetuskan oleh para munafik, kan, orang-orang munafik yang hidup di sekeliling umat Islam. Mereka ni zahirnya nampak solat, zahirnya menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah, tetapi sebenarnya mereka mempunyai perencana menjadikan kerosakan itu daripada dalaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang kita nak masuk bab yang ke-11, iaitu bab bersungguh-sungguh, iaitu mujahadah. Alhamdulillah kita dah habis dah bab yang ke-10. InsyaAllah ada lebih kurang 10 minit kita nak masuk bab yang ke-11, iaitu tajuk apa? Boleh tuliskan tajuk bab mujahadah. InsyaAllah nanti kita akan beri lagi semangat kepada para wanita sekalian. Boleh tulis tajuk yang ke-11 adalah tajuk mujahadah, iaitu tajuk daripada perkataan jahadah, iaitu bersungguh, dan daripada terbitan ini jugalah perkataan jihad, kan, jihad, jahadah, mujahadah, itu semua daripada root word yang sama, daripada kata akar yang sama, jahadah, iaitu bersungguh,
Kan? Jihad maksudnya melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mujahadah juga bersungguh-sungguh. Mujahadah maksud orang yang bersungguh-sungguh. Okey, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Ankabut ayat 69. Surah Al-Ankabut ayat ke-69. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ayat ini sangat ada kaitan, sangat berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ini adalah satu khabar gembira kepada kita. Dengarkanlah muslimin muslimat. Bukan sepanjang malam. Dengarkanlah sepanjang malamku berdoa. Bukan dengarkanlah tu ya. Subhanallah. Ini dengarkanlah. Bila sebut dengarkanlah je, terbayang lagu tu kan. Dengarkanlah sepanjang malamku berdoa. Lagi sambungan dia apa? Subhanallah. Tapi saya nak sebut ni, Masya Allah, dengarkanlah firman Allah ini sebagai satu bentuk pujukan kepada hati kita sekarang. Apa dia? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad, orang yang berjuang untuk mencari redha kami, orang yang berjuang untuk mencari redha kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang membuat kebaikan. Allah berserta orang-orang yang membuat kebaikan. Mujahadah merupakan wazan mufa'alah dari akar kata al-jahdu, kerana manusia memerangi hawa nafsunya dengan mengarahkan nafsunya pada hal-hal yang bermanfaat, sedangkan nafsunya memeranginya dengan menuju pada kebalikan ataupun perkara yang bertentangan. Sebagian ulama berkata, memerangi nafsu merupakan jihad terbesar, sedangkan memerangi musuh merupakan jihad kecil. Muslimin muslimat, alim ulama menyebutkan jihad terbesar kita ataupun perjuangan terbesar kita adalah perjuangan memerangi hawa nafsu kita. Nafsu kita suka apa? Kita malas, kita jadi lemah semangat, kita jadi putus asa. Nafsu suruh kita ikut hawa nafsu amarah. Nafsu kita suruh kita ikut hawa nafsu dendam. Nafsu kita suruh, nafsu kita semua. Nafsu kita memang menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Subhanallah, itulah sebenarnya antara mujahadah ataupun jihad kita. Yang mana Allah berfirman, mereka yang berjihad kan untuk mencari redha Allah, mereka yang berjihad untuk memerangi hawa nafsunya, berjihad untuk berperang dan memerangi bisikan-bisikan syaitan, berjihad untuk memerangi bisikan ataupun kata-kata manusia yang melemahkan kita, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mujahadah, berperang kan, berjuang, muslimin muslimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin muslimat, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ia merupakan hadis yang sahih. Ni saya nak sebut kepada wanita ni kan, bagi lelaki dia ada kaedah dan caranya untuk dapat redha Allah. Dia perlu jadi suami yang bertanggungjawab, suami yang peka dengan keperluan-keperluan keluarga. Peka keperluan keluarga ni bukan keperluan zahir saja, bukan keperluan dari sudut fizikal, keperluan rohani keluarga, keperluan emosi keluarga, keperluan mental keluarga. Ini tanggungjawab suami ni. Tapi saya nak sebut pasal isteri. Ini daripada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya para wanita, kan, ni sebagai wanita, jangan sedih pula yang belum ada suami.
Kan ustazah ni cakap pasal yang ada suami, saya belum kahwin. Sedih lah ustazah, saya bukan masuk dalam golongan yang nak disebut dalam hadis tu. Doa lah, doa sungguh-sungguh. Buat solat hajat, doa. Kan, nak berkahwin, nak ada suami, nak berbakti pada suami, nak dapat pahala daripada melalui jalan suami. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya bacakan dulu hadis ni. Ada umur 50 ustazah, saya belum kahwin. Nampak gaya tak ada harapan. Umur 60 dah saya ni ustazah. Saya dah redha dah ustazah. InsyaAllah Allah akan berikan suami yang saleh di syurga, saya kata. Jadi muslimin muslimat, kalau tak dapat melalui jalan suami, insyaAllah kita jadikanlah hadis ini motivasi melalui jalan yang lain. Kan, jalan dengan ibu bapa ataupun yang lain-lain. Okey, dengar ni. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wanita, ini mafhum daripada hadis, sebab saya bimbang takut tersilap susunan ayat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa, iaitu seorang wanita yang menggembirakan hati suaminya. Maksudnya dia adalah seorang isteri yang mana apabila hadis Nabi ni begini, sesungguhnya bagi seorang wanita yang apabila suami memandangnya, lalu suaminya gembira, menyejukkan hati suaminya. Maksudnya dia adalah isteri yang menyejukkan hati suami, yang menggembirakan hati suami, maka dan dia mendapat redha suaminya, maka Nabi kata maka syurgalah baginya. Masya Allah, Nabi SAW bersabda, syurgalah bagi seorang wanita yang apabila suaminya memandangnya rasa bahagia, rasa gembira, sejuk mata memandang, sejuk hati memandang, dan suaminya redha terhadapnya, maka Nabi kata syurgalah baginya. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ada baca satu kisah. Saya tak tahulah kisah ini kisah benar atau tidak. Dan kisah ni, saya baca semalam satu kisah, dan kisah ni menangis jugalah saya baca. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya baca. Kisah ni dah lama dah viral, lepas tu viral balik, senyap, lepas tu viral balik. Tapi dalam pengalaman cerita saya, ataupun pengalaman saya handle masalah rumah tangga, saya jumpa banyak kisah ni. Kisah macam ni. Sama, ada juga berbeza, tapi versi lebih kurang. Saya percaya kisah yang dituliskan ni ada daripada kisah benar. Kisah yang bertajuk, jika tidak mahu pulang kalah. Jika tak mahu pulang kalah baik-baik. Jika tak mahu pulang kalah baik-baik. Masya Allah. Kisah seorang wanita yang ada anak 4 orang. Tak ingat saya 4 orang. Anak yang masih kecil-kecil. Subhanallah. Suami ni suami yang kasar. Suami yang pemarah, kan. Pendek cerita, macam itulah ya situasinya. Isteri ni cuba untuk jadi isteri yang terbaik, layan suami dengan baik. Versinya adalah, kita ni kalau jadi isteri yang baik, isteri yang berusaha, susah payah, lepas tu suami hargai, seronok kan. Maksudnya seronok, gembira. Suami kadang hargai itu bukan dengan membalas, dengan buat sesuatu, dengan urut. Cukuplah dengan kata-kata yang terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Ucapan terima kasih. Terima kasih awak layan saya dengan baik. Terima kasih awak susah payah urus anak-anak. Terima kasih buat yang terbaik. Terima kasih awak layan keluarga saya dengan baik. Terima kasih layan kawan-kawan saya dengan baik. Terima kasih. Ucapan terima kasih itu pun dah cukup besar, dah cukup baik dah, wahai para lelaki sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar, kan. Tetapi kadang-kadang Allah uji wanita ni, diuji begitulah. Subhanallah, wanita ni diuji begitu. Kisah ni, wanita ni diuji suaminya tidak menghargainya, tapi dia teruskan, kan, jaga anak baik-baik, sekian-sekian, kan. Ada satu hari, subhanallah, ada satu hari anaknya, kan, subhanallah, menjadi-jadi dah. Maksudnya suami ni semakin lama semakin mengikut hawa nafsu. Semakin marah, semakin kurang tolak ansur, semakin tidak mengendahkan keluarga. Lepas tu satu hari anaknya bergaduh masa makan. Anaknya bergaduh masa makan. Biasalah anaknya 4 orang masih kecil-kecil. Lalu dia pun hempukkan kepala anak ni sama anak. Maksudnya dia hempukkan. Anak tu penangis. Lepas tu macam-macam lah. Satu hari
dia nak pergi, suami nak pergi kursus. Dia nak ikut suami dia. Bang, saya nak ikut, boleh lah. Saya bawa anak-anak. Alah, menyusahkan je, serabut je budak-budak ni. Saya hantar awak pergi kampung. Isteri ni suri rumah. Dia pun hantar kan pergi ke kampung. Macam tu lah. Lepas tu satu hari ceritanya macam-macam lah. Saya menangis baca kisah ni. Lepas tu satu hari entah macam mana anak ni buat bising, anak ni buat perangai rumah sepas-sepas. Sebelum tu dah banyak dah perkataan-perkataan yang keras keluar daripada mulut suami. Banyak dah perkataan-perkataan yang kasar. Suami ni tinggikan suara, suami ni marah-marah, suami ni sebut perkataan yang tak baik pada anak-anak, isteri ni makan hati. Sampailah satu hari, Masya Allah, kan waktu pagi tengah makan, lepas tu sekian-sekian, suami isteri ni dah masak apa semua. Tengah makan, apa yang berlaku saya tak ingat dah apa yang berlaku. Lepas tu suami ni cakap, kamu semua ni menyusahkan hidup aku je. Lebih baik kau ni tak ada. Lebih baik kau semua ni tak ada daripada ada buat serabut je. Lepas tu isteri ni bila dengar suami cakap macam tu, isteri ni pun bawa anak-anak masuk dalam kereta nak hantar anak-anak ke sekolah. Anak ni tak sempat menyentuh makanan yang disediakan oleh si isteri. Kan isteri ni dah kecil hati, dah terasa hati. Sebab memang isterinya pun uruskan anak ke sekolah, hantar anak sekolah, ambil anak sekolah. Macam tu. Tapi bila suami tu dah keluar ayat, korang ni menyusahkan hidup aku je, lebih baik korang ni tak ada. Suami sebut macam tu, isteri ni tengah mengandung pula. Tak siap sayang, isteri ni mengandung anak keempat kot. Dah sarat juga mengandung. Kan? Lepas tu isteri ni bawa anak-anak masuk dalam kereta nak hantar anak ke sekolah. Tanpa anak-anak ni sempat menyentuh makanan. Dan takdir Allah, aksiden dan isteri wanita ini mati meninggal dunia bersama dengan 4 orang anak. 3 orang anak kecil yang dah bersekolah, kan? Yang dah bersekolah, 3 orang anak dan seorang anak dalam kandungan. Pergi hantar. Mungkin ada yang berperangan je ikut sekolah, yang lain tu bawa sekali lah. Jadi, isterinya dengan 4 orang anak termasuk dalam kandungan meninggal dunia. Subhanallah, muslimin muslimat. Sejak daripada tu, si suami menyesali apa yang dilakukan, tetapi penyesalannya tidak boleh mengubah apa yang telah berlaku. Dia hidup dalam penyesalan. Muslimin muslimat. Saya jumpa ramai orang yang begini, yang hidup dalam penyesalan. Dulu saya kerja perundikan rumah tangga. Ramai lelaki kan datang dengan menyesali. Saya menyesal Ustazah, sekarang saya nak buat apa yang sepatutnya saya buat. Saya nak beri bahagia tapi isteri saya dah meninggal dunia. Saya nak beri penghargaan tapi isteri saya dah tak ada. Saya nak panggil dia dengan panggilan yang dia suka tapi isteri saya dah tak ada. Subhanallah, muslimin muslimat. Itu yang saya nak sebut. Tajuk kita ni bab mujahadah jihad. Kan, mujahadah kita melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni nak suruh kita buat apa yang kita nak buat. Apa yang kita fikir. Apa yang kita rasa. Ikut. Padahalnya hati kita, hati nurani kita ni ada berbisik. Bisik suruh buat baik. Bisik suruh maafkan. Bisik suruh berlembut. Bisik suruh jadi penyayang dan sebagainya. Saya cakap pada diri saya ni, hati kita ni bisik suruh buat begini-begini. Tetapi kadang-kadang dendam, amarah, geram, benci dan semuanya itu telah menjadikan hati kita keras. Kan? Susah kita nak maafkan. Kita simpan. Kan? Ada orang kata, Ustazah, saya boleh maafkan semua orang kecuali seorang. Seorang ni saya tak boleh maaf sebab apa yang dia buat teruk sangat. Saya kata maafkanlah. Maafkan bukan untuk orang tu, tapi untuk diri sendiri. Sebab melalui jalan kita memberi maaf, pahala sangat besar. Pahala kita beri maaf itu pahala sangat besar. Jadi para wanita sekalian, teruskan buat kebaikan. Teruskan jadi isteri yang baik. Walaupun tidak dihargai, walaupun tidak diberikan, tidak dapat apa yang kita harap, tidak dapat apa yang kita impikan. Walaupun kita tak dapat jadi penyejuk hati suami. Suami tetap marah, suami tetap tak puas hati, kan, dan sebagainya. Suami tetap tak nampak kebaikan, tak mengapa. Subhanallah. Kerana saat itu redha kita terletak pada redha Allah. Lagi besar, kan, ujian yang kita lalui, lagi besar redha Allah terhadap kita. Sebab masa tu beralih dah sepenuhnya redha Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah muslimin muslimat. Apa kita tidak dapat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Apa kita tidak dapat di dunia, kita akan dapat di syurga. Subhanallah, maka mana yang lebih besar, mana yang lebih agung, mana yang lebih utama, sudah tentu syurga Allah. Sudah tentu di sana. Kerana setiap pemberian di sana adalah kekal abadi selama-lamanya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadikanlah firman Allah yang baru kita bacakan dalam tajuk yang baru bab bersungguh-sungguh mujahadah. Walladzina jahadu, orang yang berjihad untuk mencari redha kami, lanahdiyannahum, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama dengan orang yang membuat kebaikan. Allah bersama dengan orang buat baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, mereka yang berjihad mencari redha kami, mereka yang berjuang buat apa saja muslimin muslimat, kita nak redha Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama dengan orang yang membuat kebaikan. Terus buat baik muslimin muslimat. Orang buat baik, kita balas baik, itu fitrah, itu normal. Kita buat baik, orang balas baik, itu normal. Orang buat baik, kita balas kebaikan, itu normal, itu fitrah, itu biasa. Orang buat jahat, kita balas kebaikan, itu luar biasa. Allahu Akbar. Orang buat tak baik pada kita, tapi kita buat baik. Orang buat tak baik pada kita, kita terus buat baik, itu luar biasa. Itu adalah satu bentuk mujahadah, berjuang kita muslimin muslimat. Orang maki kita, kita tak maki, kita doakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah dia kerana dia telah melakukan dosa dengan memakiku. Aku sedih dengan makiannya, aku sedih dengan kata-katanya, aku sedih dengan perbuatannya. Tapi ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, dia saudaraku se-Islam. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia. Ya Allah, kasihan dia dapat akhlak yang buruk, kasihan dia ada lidah yang menguji imannya. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini luar biasa muslimin muslimat. Mujahadah, mujahadah. Allah berfirman surah Al-Ankabut ni, mereka yang berjihad, mereka yang berjuang untuk dapat redha Allah, kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kebenaran. Dan sungguh Allah bersama dengan orang yang berbuat baik. Muslimin muslimat, orang buat baik pada kita, kita balas baik, itu fitrah. Subhanallah. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Subhanallah. Orang buat baik, kita balas jahat, itu adalah kejahatan. Orang buat baik pada kita, kita balas jahat. Anak buat baik pada kita, kita balas sebaliknya. Suami buat baik pada kita, kita balas dengan sifat akhlak yang buruk, dengan tidak bersyukur. Dan antara sebab ramainya wanita dicempat dalam neraka kerana seorang wanita, kerana sikap wanita tu tidak bersyukur dengan suaminya. Apabila suaminya melakukan keburukan, lalu dia menyebut, maksudnya apabila suami buat sesuatu yang tidak baik padanya, lalu dia melupakan segala kebaikan suami. Sama jugalah ya, seorang suami bila isteri buat sesuatu yang tidak baik, lalu dia melupakan segala kebaikan. Nabi sebut itu di antara asbab kan seseorang dimasukkan ke dalam neraka, iaitu melalui pasangan ni yang dah berkahwin ni, kita pasangan ni kan, Nabi sebut di antara ciri-ciri wanita yang akan dicampakkan ke dalam neraka, iaitu apabila seorang wanita yang mana apabila suaminya melakukan sesuatu yang tidak disukainya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Samalah ya, menjadikan hadis ini memberi peringatan juga pada lelaki kan, jika ada sesuatu yang anda tidak suka pada isteri anda, bersabarlah. Firman Allah, maka Nabi Allah berfirman, ni firman Allah, maka bersabarlah wahai para lelaki dengan apa yang kamu tidak suka terhadap isterimu, kerana boleh jadi di sebalik tersebut mempunyai kebaikan yang begitu banyak. Muslimin muslimat, Masya Allah. Ini hadis firman Allah. Allah berfirman kan, bersabarlah terhadap apa yang kamu tidak suka terhadap isterimu, kerana di sebaliknya ada kebaikan yang begitu banyak. Muslimin muslimat, mustahil untuk kita jadi sempurna. Mesti kita ada kekurangan, mesti kita ada buat silap, mesti kita ada buat dosa dan kita buat salah. Mesti. Samalah juga dengan suami kita, mesti ada salah, mesti ada kekurangan, mesti ada kesilapan. Jangan disebabkan kekurangan, dosa yang dia lakukan, kesilapan yang dia lakukan, kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat, kebaikan-kebaikan yang masih ada.
Kerana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, di antara ciri-ciri wanita yang dicampakkan ke dalam neraka apabila dia tidak suka dengan ada bahagian suaminya, lalu dia melupakan kebaikan, masuk isteri yang kufur. Dan hadis Nabi yang kita bacakan tadi, muslimin muslimat, yang mana Nabi bersabda, maka syurgalah bagi seorang wanita yang apabila suami memandangnya, suami rasa sejuk mata memandang, suami gembira dengannya dan dia dapat redha suaminya. Nabi kata syurgalah baginya. Jadi sebaliknya pula dapat neraka. Tapi bagi suami yang tidak baik, tidak soleh, suami yang tidak beriman, suami yang macam kisah tadi tu, kan, kasar dengan isteri dah buat sehabis baik, isteri jalankan tanggungjawab, bahkan dia buat sekian-sekian, dan suami selalu mengatakan dia ni bukan isteri yang boleh gembirakan dia, maka saat ini darjat isteri ini lagi tinggi. Maksud dia tidak memerlukan dah redha suami, dia direct kepada redha Allah. Faham maksud saya ya? Sebab kalau kita sebut dari satu sudut, kita kata okey, macam mana Ustazah, isteri ni dah buat sehabis baik, tapi suami ni tetap tak puas hati, tetap kutuk dia, kau ni buat aku serabut je, kau ni kalau tak ada lebih baik, kau ni sakit mata memandang, kau ni tak boleh ke jaga diri sikit kan, jaga penampilan, mata tak sedap. Ada muslimin muslimat, suami-suami macam ni. Saya pujuk, saya kata, puan, sekarang puan teruskan jadi isteri yang baik walaupun suami tak pandang. Puan terus jalankan tanggungjawab. Redha Allah paling utama sekarang, kan? Redha Allah paling utama. Puan cari redha Allah. Darjat puan lebih tinggi, puan tak perlukan redha suami. Sekarang Allah naikkan, ya. Fatimah ada kat luar. Subhanallah. Begitulah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita mujahadah, orang yang mujahadah bersungguh-sungguh nak cari redha Allah akan dapat apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang membuat kebaikan. Terus buat baik walaupun orang buat jahat pada kita. Terus buat baik walaupun orang tak hargai kita. Terus buat baik walaupun kita kecewa. Terus buat baik kerana kita buat baik untuk cari redha Allah. Dan kelebihan orang yang terus buat baik dalam apa jua keadaan, Allah akan bersama dengan dia. Dan orang yang Allah bersama dengan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Dia tidak akan terlantar, dia tidak akan dibiarkan. Allah sentiasa memelihara dan menjaganya di dalam jagaan Allah. Berbahagia dan beruntunglah. Berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang sebegini. Dia sentiasa mujahadah melakukan kebaikan dalam apa jua keadaan. Dan apa jua keadaan dia buat baik. Dia buat baik. Orang buat jahat dia tak balas, dia tetap buat baik. Orang kutuk dia, dia tidak balas kutukan. Orang hina dia, dia tidak hina orang. Orang tak hargai dia, dia terus menghargai orang. Dia tak dapat kasih sayang suami, tak dapat kasih sayang ibu ayah, tak dapat kasih sayang adik-beradik, dia tetap beri kasih sayang. Dia tetap beri kasih sayang. Orang tak bagi perhatian pada dia, tak apa, dia tetap bagi perhatian. Sebab apa? Cari ni. Surah Al-Ankabut ayat 69 ni. Cari surah Al-Ankabut ayat 69. Innallaha ma'al muhsinin. Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang buat baik. Mudah-mudahan saat kita mati, Allah bersama dengan kita. Kalau ada 1000 orang bersama saat kita mati, tapi Allah tidak bersama, tidak ada gunanya. Tetapi jika kita mati keseorangan pun, muslimin muslimat, tapi Allah yang bersama dengan kita, maka kita akan mendapat panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, hidup kita kalau ada 1000 orang bersama dengan kita tapi Allah tidak bersama, hidup kita tidak ada maknanya. Hidup kita tidak ada hakikat bahagia yang sebenar. Tapi kalau kita tidak ada orang bersama dengan kita, kita rasa hidup kita malang, tak ada orang sayang kita, tak ada hargai kita, kita macam ada banyak kekurangan, muslimin muslimat. Anak pun tak sayang kita contohnya. Kan apa sajalah, saya bagi gambaran ni umum ya muslimin muslimat. Tapi jika Allah ada bersama dengan kita, kita tetap buat baik pada semua orang. Muslimin muslimat, buat baik apabila orang buat baik pada kita mudah. Tak teruji. Saat kita buat baik,
lalu orang balas baik, ataupun orang buat baik lalu kita balas baik, sebenarnya kita belum teruji kebaikan diri kita. Bilakah terujinya kebaikan? Bilakah sebenarnya terbukti kita ini orang baik atau tidak? Saat orang buat keburukan pada kita. Sebab itu Allah uji kita. Orang yang tidak hargai, orang yang menyakiti kita, orang yang berkata buruk tentang kita, orang yang fitnah kita, kita buat pengorbanan, orang tak nampak, orang tak pandang. Itu saatnya sebenarnya kita nak kenal diri kita. Kita orang baik atau tidak. Subhanallah. Sebab bila orang buat baik, kita balas baik, itu lumrah, itu normal, itu mudah. Itu normal lah. Orang belanja, kita belanja balik. Orang bagi hadiah, kita balas hadiah balik. Orang ucap terima kasih, kita balas balik. Tak adalah sekian-sekian. Tetapi yang paling payah muslimin-muslimat, yang menguji benarkah kita ni orang baik atau tidak, bila Allah uji, kita datangkan manusia-manusia yang tidak dijangka ni. Kan manusia kita harap begini tapi sebaliknya. Tapi kita tetap jadi orang baik. Subhanallah. Apa kelebihannya? Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi, jadikan perkongsian kita pagi ini satu motivasi kita tetap buat baik. Orang nak pinjam duit, adik-beradik pinjam duit, kita pun bagi. Lepas tu adik-beradik tu pun selamba je. Halalah, kau kan banyak duit. Ya Allah, kita nak cakap apa ni sekarang ni? Kan? Kita banyak duit sebab kita usaha contohnya kan. Dia dalam malas kan, kita ni teruji kan. Okeylah bang, okeylah saya halalkan. Buatlah kerana Allah. Orang buat baik kerana Allah, Allah akan bersama dengan dia. Itu contoh saja muslimin-muslimat. Ada suami pun macam tu tak bertanggungjawab, ambil kan. Jadi kita pun pujuk hati kita, tak apa, kita buat kerana Allah. Allahu Akbar. Sama jugalah ya, motivasi ni kepada para isteri, para suami dan sebagainya. Datanglah anak-anak ni ha. Subhanallah. Hana Fatimah kejap ya. Jadi sekadar itulah perkongsian. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan boleh memujuk kepada yang merasa, yang memerlukan. Hakikatnya memanglah suami isteri perlu ada give and take, tolong menolong kan. Tetapi kehidupan tak selalunya begitu. Langit tidak selalunya cerah kan. Kadang-kadang datang ribut, kadang datang mendung. Jadi saya bagi semangat kepada orang yang sedang dalam ribut, dalam mendung. Bagi yang sedang berbahagia, maka bersyukurlah. Banyaklah memuji Allah, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada yang tulis, Ustazah, saya bukan ribut, saya tornado, apa tu? Alamak. Tornado. Saya tornado. Maksudnya tornado ni kita panggil apa? Puting beliung. Puting beliung. Saya bukan ribut dah, saya tornado. Tornado. Macam mana Tika sebut? Tornado. Tornado. Dah puting beliung dah. Ada yang masa situ kan. Masya-Allah, memang kadang macam mudahan terus kuat. Teruskanlah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menangis, dia kata Ustazah saya tak sempat nak screenshot mini love. Okey. Screenshot sekarang. Jadi tak? Tornado ya. Okey, terima kasih semua.